Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Kami mohon Kau menuntun tangan kami ya Tuhan. 主啊，我们求你来带领我们的手。 Sebab kami sadar kami tidak mampu berjalan sendiri di tengah-tengah dunia ini. 当我们觉得我们真的无法再继续在这个世界上走下去， Tuntunlah kami agar kami boleh terus hidup seturut dengan kebenaran firman. 主啊，你引领我们，让我们可以按照你的话语来进行。 Dan di saat ini kami mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman. 主啊，这时候我们要一起来学习你的话语。 Kami mohon kiranya Engkau bekerja di tengah-tengah 我 kami. 们恳求主你在我们当中动工。 Roh-Mu yang kudus memampukan setiap kami untuk kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. 主啊，你的圣灵运行在我们当中，让我们可以明白你的话语。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami 我 berdoa. 们奉靠主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu 大 jemaat 家请 sekalian. 坐。 Mari kita melanjutkan perenungan firman Tuhan dari surat Yakobus pasalnya yang kelima ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 我们继续来看就是来研读我们的雅各书第5章第7到第11节。 Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 雅各书第5章第7到第11节。 Saya akan membacakan di dalam bagian firman Tuhan ini dari Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Saudara bisa memperhatikan, kemudian nanti akan dibacakan juga di dalam bahasa Mandarin. 牧师会为我们朗读的就是印尼文的新翻译版本，然后我们再继续会听中文版。 Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut berbahagia orang-orang yang tabah. Kamu telah mendengar tentang ketabahan Ayub dan telah mengetahui tujuan Tuhan. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. 我们听中文的雅各书第5章第7到11节。 弟兄们呐、你们要忍耐，直到主来。看呐、农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。你们也当忍耐，坚固你们的心，因为主来的日子近了。弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。看呐、审判的主站在门前了。 弟兄们，你们要把那先前奉主名说话的众先知，当作能受苦、能忍耐的榜样。那先前忍耐的人，我们称他们是有福的。你们听见过约伯的忍耐，也知道主给他的结局。明显主是满心怜悯，大有慈悲。 Saudara, pasti setiap kita pernah menunggu. 弟兄姐妹，每一个我们一定曾经等候过。 Mungkin ada di antara kita yang menunggu kapan film yang kita suka itu muncul di bioskop. 有可能我们等我们所喜爱的那个电影什么时候才在那个戏院那里播放。 Ada juga yang menantikan, saudara, menunggu kapan waktu yang pas untuk buka usaha baru. 有的人在等候什么时候最恰当的时刻可以开新的那个产业那个生意。 Ada juga yang menunggu pacar di sudut sekolah. 有的人在学校的某一个角落在等待他的男女朋友。 Nah, saudara, hal apa yang paling berat dari menunggu? 弟兄姐妹，在等待的那个时刻，什么是最艰苦的呢？ Saudara pasti pernah nunggu ya?
我相信我们每一个人曾经等待过， Apa yang paling berat saudara dari menunggu? 所以我们在等待的当中，什么是最难受的？ Apa? Hah? Siapa yang ngomong tadi itu? Oke, Pak, apa? Oh, nggak ada kepastian. 啊， Ya. 就有人说，就是如果我们在等候，但是没有一个确定的， Apalagi yang ditunggu nggak datang. Betul nggak saudara? 特别是我们所哇等待的那些人或者事物没有来到， Itu benar-benar sangat berat. 那个真的对我们来说是非常的难受。 Janji jam 6 dijemput sama pacar. 所以6点他答应我们的男朋友和女朋友答应， Jam 就是要6点要接我们。 Jam 4 sudah mandi, sudah dandan, sudah rapi. 4点我们已经洗澡了，我们已经开始打扮了。 Jam 6 belum ada kabar. 6点还是没有消息。 Jam 6.30 di WhatsAppin nggak respon. 6点30我们去 WhatsApp 给他也没有回应。 Jam 7 di WhatsApp bilangnya OTW. 我们7点再打给他，他说他已经在路上了。 7.30 di retouch lagi. 所以7点半我们再4个去联络。 Jam 8 kok nggak nyampe-nyampe. 8点也还没有到场。 Jam 9 dapat WhatsApp, sorry batal ya. 所以9点的时候我们才收到消息说对不起，今天取消。 Kira-kira kalau saudara yang jadi wanitanya mau lanjutin hubungan ini atau selesaikan? 所以弟兄姐妹，如果你是那个女生，你还要继续跟这样的人交往吗？ Saudara, yang paling berat di dalam menunggu adalah kita harus sabar. 所以 Betul nggak saudara? 在等待的过程，最需要的就是忍耐。 Sabar kalau pasti datang sih nggak apa-apa. 如果我们已经忍耐了，他有来还没有关系。 Tapi sabar kalau tidak ada kepastian itu menjadi sebuah kesulitan yang besar. 但是如果我们已经有耐心的等候了，但是他还是没有到来的话，那是很困难的。 Nah, saudara, menunggu itu bahasa Inggrisnya wait. Ya. 所以英文的等待就是 wait。 Nah, saudara, menarik sekali. Saudara pernah nggak menyadari bahwa kalau kita itu pergi ke restoran, para pelayan itu bahasa Inggrisnya adalah waiter. 所以我们有没有发现，我们去餐厅，当那些服务员，我们称为他们是 waiters。 Saudara, seharusnya kalau para pelayan bahasa Inggrisnya waiter, harusnya pelayan yang nungguin kita. Betul nggak 所以 saudara? 如果他们是 waiter，应该是他们等我们。 Tapi kenyataannya waktu kita ke restoran yang nunggu pelayan apa kita saudara? 所以我们到餐厅吃饭，是我们在等他们，还是他们等我们？ Waktu kita nyampe ke restoran yang lagi viral, kita disuruh tunggu ya Pak, antriannya masih panjang. 如果我们去到一个很多人的餐厅，哇，他们还叫我们对不起先生，还是你们先等一下。 Udah sampai nomor antrian, lalu diantar ke tempat duduk, tunggu ya Pak, menunya diambil dulu. 所以我们已经等到我们的号码了，我们坐下了。他说等一下，你所点的那个餐饮还没有。 Udah dapat menu, udah pesen, nunggu makanannya keluar. 我们已经点好餐了，然后我们还需要等我们的餐来。 Bahkan bayar pun kita mesti nunggu bilnya keluar, 我 betul 们 nggak saudara? 要付钱，我们还是要等候我们的那个账单出来。 Siapa yang nunggu, siapa yang melayani, jadi 所以 bingung. 谁是服务员，谁是等候员？ Nah saudara, tetapi menunggu menjadi sesuatu yang sangat challenging di dalam kehidupan kita hari ini. 但是等待对于我们的日常生活来说是一个很普遍的， Karena sejatinya kita sadar bahwa tidak ada yang instan dalam kehidupan kita, bukan? 因为我们知道在我们的生活当中没有一项是可以限数的。 Saudara, hari ini kita mau belajar menunggu. 今天我们要学习等待， Dari bagian firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. 就是刚才我们已经读了一部分的神的话语。 Saudara, kalau kita memperhatikan konteks bacaan kita pada waktu itu, 刚才我们如果去注意我们所读的那些经文， pasal 5 ayat 7 sampai 11, bagian ini ditulis Yakobus khusus untuk orang-orang 所 percaya 以在 yang menderita. 雅各书5章7到11节，雅各他针对那些受苦的信徒所写的 Nah,。saudara, minggu lalu kita sudah membahas ayat 1 sampai ayat ke-6. 上个礼拜我们已经讨论了，就是第1到第6节。 Tetapi ayat 1 sampai ayat ke-6 lebih ditujukan kepada orang-orang yang bukan percaya, saudara. 第1
到第6节，它比较针对的就是那些非基督徒。 Kalau kita membaca kemarin di dalam ayat 1 sampai ayat 6, Yakobus memperingatkan ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yang bersandar hanya kepada harta bendanya. 在第1到第6节，我们所读的上个礼拜就是在这里雅各警告那些只依靠财富却是失去生命的人。 Dia merasa dengan dia punya uang, dia punya kuasa untuk mengatur orang lain. 他认为说他有财富，他有钱，他可以就是指挥别人。 Dia merasa dengan uang dia berkuasa dan bisa kemudian memiliki segala-galanya. 然后他认为说他有钱，他可以做，而且他可以拥有所有的一切。 Maka Yakobus mengingatkan mereka hati-hati. 所以在那里雅各再一次的提醒大家，你们小心。 Hidup manusia tidak bisa ditempatkan, digantungkan kepada harta kekayaan. 因为人生不能依靠那个财富。 Bukankah hal yang sama Tuhan Yesus juga pernah sampaikan kepada orang kaya yang bodoh? 岂不是主耶稣也曾经提醒过一个财主很有钱的一个很愚昧的财主？ Untuk apa memiliki seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? 你拥有整个世界又如何？如果你失去了生命？ Nah, saudara, ketika kita masuk di dalam ayat 7 sampai 11, lalu ada nuansa yang berbeda di dalam bagian ini. 但是当我们进入第7到11节的时候，有一个不同的一个气氛。 Dari teguran yang sangat keras lalu masuk ke dalam bagian penguatan. 所以在一个很强烈的一个警告，现在我们进入一个给我们增强的。 Yakobus menguatkan orang-orang percaya yang hari itu sedang menderita, saudara. 所以在那里，雅各再一次的来坚强着那一些正在受苦的信徒。 Apa sih yang Yakobus kuatkan kepada mereka? 所以那个雅各他要坚强他们什么呢？ Saudara, Yakobus mengajak mereka untuk bersabar. 就是雅各在那里提醒他们，你们必须要忍耐。 Saudara, tadi kita sudah belajar, hal yang paling sulit dari menunggu adalah bersabar. 刚才我们已经学习了，我们在等待的过程中，最困难的就是忍耐。 Saudara, maka Yakobus mengatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah. 因此，在那里，雅各对众弟兄姐妹说：“弟兄们呐，你们要忍耐。” Di dalam ayat 8 saudara akan mendapati juga kalimat yang sama. Kamu juga harus bersabar. 所以在第8节，同样的，雅各再一次的提醒说：“你们也当忍耐。” Ayat 10, saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. 第4节，雅各再次说：“弟兄们，你们要把那能受苦、能忍耐的众先知作为榜样。” Ayat 7, 8, dan 10 kata bersabar menggunakan kata yang sama yaitu makrotumeo. 然后第7、第8、第10节的那个忍耐，它的原文用的就是同样一个字眼，就 Dan 是 di ayat 11 saudara kemudian Yakobus mengatakan sesungguhnya kami menyebut berbahagia orang-orang yang tabah. 然后在第11节的时候，雅各说：“我们称那先前忍耐的人是有福的。” Memang tidak menggunakan kata makrotumeo, tetapi hupomone punya penekanan yang sama dengan makrotumeo. 那个它的原文的字眼跟刚才的忍耐是不同，但是它的意思就是还是要忍耐。 Lalu apa artinya makrotumeo itu? 所以 makrotumeo 的意思是什么呢？ Saudara, makrotumeo adalah sebuah sikap tidak melawan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang tidak bersalah ketika mereka diperlakukan dengan sangat tidak adil. Makrotumeo 的意思就是受到如此不公平的一个对待，对无辜者说，他可以表现出不反抗，而且可以成为别人的榜样。 Saudara pernah diperlakukan tidak adil? 弟兄姐妹，你们有曾经受到不公平的对待吗？ Saudara, mungkin kita pernah diperlakukan tidak adil tapi kita memang salah. 有可能我们曾经受到不公平的对待，但是那是因为我们自己的错误。 Tapi bagaimana kalau kita tidak salah dan kita diperlakukan tidak adil? 那如果我们没有错，但是人家不公平的来对待我们，我们怎么样？
Saudara, makrotumeo, sikap yang tidak melawan, dia menahan dan menerima semua derita itu. 所以 Marco Tumeo 的意思就是说，他虽然受到这样不公平的对待，他还是可以忍受，而且他可以忍受那个痛苦。 Ketika dia tidak diperlakukan tidak adil, dia tidak membalas hal yang tidak adil itu kepada orang lain. 然后他受到的那些不公平的对待，他没有使用那个暴力来去反抗，来去报复。 Dia tidak juga berusaha mencari-cari cara untuk kemudian melawan daripada penindasan yang dia alami itu. 他也没有找任何的办法来去报复，来去反抗他。 Saudara, ini disebut dengan bersabar. 那这就是忍耐的真正的含义。 Hal yang hampir mirip, saudara, disampaikan oleh Jerry Bridge. Dia berkata, aspek kesabaran adalah kemampuan untuk menderita dalam jangka waktu yang sangat lama di bawah perlakuan buruk orang lain tanpa menjadi kesal atau getir. 然后这个 Jerry Bridge 他曾经说，耐心或者忍耐的层面是能够在他人受苦待下长期的受苦，而不造成怨恨或者苦毒。 Saudara, sabar di sini maksudnya sini adalah saudara kemudian sebuah kemampuan untuk menderita di dalam jangka waktu yang sangat panjang. 所以在这里的忍耐，就是可以在一个长时间来忍受那些痛苦。 Maka waktu kemudian saudara berkata kepada anak-anak saudara, sabar. 所以有时候你们对你们的儿女说，你们要忍耐。 Saudara, kita mau mereka punya kemampuan untuk menahan diri, betul? 所以我们希望他们有那个耐心，有那个抗压力来承受。 Mami, aku mau makan coklat. Sabar, 所以 kamu 他 masih batuk. 对你说，妈咪，我要吃巧克力，你跟他说忍耐。 Saudara, kemampuan inilah yang harusnya dimiliki oleh orang-orang percaya ketika menghadapi pergumulan dan kesulitan. 所以这样的一个忍耐，这样的一个耐心，是我们基督徒、我们信徒必须要拥有的。 Dan inilah yang kemudian menjadi penekanan bagi Yakobus kepada jemaat-jemaat yang hari itu sedang menderita. 所以这也是雅各针对当时的信徒，他们正在面对苦难的时候所写的。 Nah, saudara, kemudian pertanyaan kita, dalam kondisi apa saya perlu bersabar? 所以现在我们问到，在什么的情况之下，我们需要忍耐呢？ Saudara, yang pertama, mari kita bersabar ketika situasi terjadi di luar kendali kita. 我们第一就是当发生在超乎我们能控制范围之下的情况下，我们必须要忍耐。 Saudara, manusia selalu ingin mengendalikan segala sesuatu. 弟兄姐妹，人类常常很希望我们可以掌控所有的一切。 Orang tua ingin mengendalikan anaknya. 所以做父母的很想你们可以就是掌控你们的儿女。 Mertua ingin mengendalikan menantunya. 所以那些做婆婆的很希望她可以掌控她的媳妇。 Atasan ingin mengendalikan bawahannya. 做上司的希望可以掌控他的下属。 Guru ingin mengendalikan murid-muridnya. 做老师的希望可以掌控他的那些学生。 Suami ingin mengendalikan istrinya. 然后当丈夫的很希望可以掌控他的太太。 Istri pun ingin mengendalikan suaminya. 太太也是同样的。 Saudara, kita ingin mengendalikan sesuatu. 我们很希望我们可以掌控一切。 Dan kalau tidak ada kendali itu, kita merasa sepertinya tidak berguna, saudara. 当我们没有办法掌控的时候，我们感觉上很无用。 Bagi para ibu-ibu, 对每一个女士们， situasi akan terkendali ketika di tabungan ada sejumlah uang tertentu. 当我们的那个储蓄，我们的储蓄有一堆的钱，我们觉得那个是我们可以掌控的。 Kalau di tabungan nggak ada uang, suruh beriman, apa yang mau diimanin? 但是如果我们的那个我们没有储蓄，我们没有钱的话，我们要怎么样有信心呢？ Bagi para pria, situasi akan terkendali ketika di usia tertentu dia punya penghasilan tertentu, punya pekerjaan yang tetap dan bisa terus memberikan berkat bagi keluarganya. 对于男生来说，他在某一个层面、某一个年纪的层面，他有固定的工作，有固定的收入，而且他可以养活他的家人，他就是觉得可以掌控了。 Maka ketika tidak ada pekerjaan yang tetap, penghasilan yang kurang, 当他没有固定的工作，他没有固定的收入，
Umumnya para pria langsung resah dan gelisah. 所以每个男生他一定会觉得他很烦躁。 Saudara, ada banyak situasi-situasi yang ingin kita kendalikan sebenarnya dalam hidup kita. 所以弟兄姐妹，有很多的情况，我们都在我们生活当中，我们希望我们可以掌控它。 Namun saudara, pada kenyataannya seringkali bukankah kita mendapati situasi yang terjadi di luar kendali kita. 但是多少时我们所发现的就是，所有的环境情况是在我们掌控之外的。 Kita menjumpai anak-anak yang bertumbuh tidak sesuai dengan apa yang kita 我 inginkan. 们看到我们的孩子，他们成长不像我们所期待的。 Kita mendapati usaha kita tidak berjalan seperti apa yang kita bayangkan. 然后我们的生意它的发展跟我们所想象的不一致。 Kita menjumpai relasi kita yang kita bangun dengan anggota keluarga tidak seperti apa yang kita rindukan. 所以我们的家庭，我们跟我们家庭成员的一个关系，跟我们所想象的不同。 Saudara, maka di dalam kondisi-kondisi seperti itu kita perlu bersabar. 所以弟兄姐妹，在这样的一个情况之下，我们需要忍耐。 Saudara, Yakobus memperingatkan kepada jemaat pada waktu itu yang sebagian besar adalah petani, saudara. 所以弟兄姐妹，在雅各书当中，他提醒当下的大部分的都是农民。 Maka Yakobus mengatakan petani dengan sabar menantikan hasil 所以 daripada 在那里，雅各说 kebunan 那些农夫他们在那里很忍耐的等候收割。 Saudara, sebagai seorang petani tentu bercocok tanam pada waktu itu tidak seperti sekarang, saudara. 所以当下的那些农夫他们耕种跟现在当然是有所不同。 Dengan peralatan yang canggih, dengan teknologi yang semakin maju, saudara, hari ini ketika dunia melakukan pertanian udah sangat maju sekali. 所以现在用这样的一个高科技，他们在种植当然是很方便，而且很容易。 Saudara, tetapi pada waktu itu para petani mengandalkan perkakas yang begitu sederhana. 当时当那个年代，那些农夫他们在耕种的时候，他们是用非常简陋的一些器材来在那里来耕种。 Mereka harus bekerja keras mencangkul, menggemburkan, menanam, menyirami dan sebagainya macam. 他们都是必须要费自己的力气去那里把那个土松开，然后在那里必须要才能够来种植。 Dan di masa itu, saudara, mereka lebih menggantungkan kepada kondisi cuaca. 所以那时候的农夫他们比较靠着那个天气的，要看天吃饭。 Maka ada musim-musim tertentu mereka bisa menanam, tetapi ada musim tertentu mereka tidak bisa menanam. 所以在某个季节他们可以耕种，有在某个季节他们不能耕种。 Apa yang bisa dikendalikan? 所以他们可以掌控什么呢？ Petani cuma bisa mengendalikan setiap benih yang akan dia tanam, bukan? 他们只能掌控每一粒麦子、每一粒的种子，他们所插下去的。 Ketika tanah sudah digemburkan, sudah siap untuk ditanam, petani cuma bisa mengendalikan setiap butir benih yang dia tanam di sana, dia bisa kendalikan. 所以那些农民他们只能控制的就是种植的每一粒的种子，他们把泥土去松开，然后他们把它种下去。 Tetapi petani tidak bisa mengendalikan cuaca yang akan datang. 但是那些农民他们不能够去控制那时候的天气跟那时候的气候。 Dia juga tidak bisa mengendalikan hama yang mungkin akan menghampiri sepanjang perjalanan proses menanam sampai menanam. 然后他们也不能够去控制那些害虫要来伤害他们的所种植的植物。 Belum lagi, saudara, ditambah ketika hasilnya sudah jadi, mereka ditindas oleh orang-orang yang belum percaya Tuhan pada waktu itu. 然后当他们已经收割的时候，他们所得到那些收割的那些东西，他们还被一些非信徒在那里来压迫他们。 Kalau pepatah Indonesia bilang udah jatuh ketimpa tangga. 所以印尼文的那个成语是说，已经跌倒了，还被被那个楼梯来压伤。 Sudah bersusah payah menanam sampai akhirnya dapat pun tetap harganya murah sekali dan mereka tidak dapat hasil apa-apa. 当他们已经辛辛苦苦在那里种植，在那里栽种，有收割的时候，他们还是被那些人剥削。
Ada situasi yang terjadi di luar kendali mereka. 那就是他们无法控制的一个情况。 Tetapi Yakobus berkata, bersabar. 但是雅各对他们说要忍耐， Bersabar kamu melewati semua situasi itu. 你要忍耐的那个经过所有的那个情况。 Karena kesabaran orang percaya bukan kesabaran yang kosong, tetapi berdasarkan kepada pengharapan yang pasti, yakni akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. 因为信徒的一个忍耐是不是一个空等的？但是我们是蛮有盼望的，我们可以盼望到主第二次的再来。 Kedatangan Kristus menjadi satu momen bahagia bagi semua orang-orang percaya yang menderita karena mereka mempertahankan imannya kepada Kristus. 所以每一个基督徒，我们耐心的等候，我们确定当主再来的时候，我们一定有一个蛮有盼望的。 Maka di tengah-tengah situasi yang sulit itu, makrotumeo, 所以 bertahan dalam situasi yang sulit. 在一个很困难的环境情况之下，我们必须要耐心的等候。 Sangat diperlukan. 那个耐心是非常需要的。 Saudara, yang kedua, 第二点， dalam kondisi apa kita perlu bersabar? 我们在什么的情况下，我们必须要忍耐呢？ Ketika pergumulan terjadi melampaui pemahaman kita. 就是当发生超乎我们能理解的挣扎的事件的时候。 Kalau tadi ada situasi yang terjadi di luar kendali kita, 刚才是所发生的一个是我们无法掌控的一个环境， tetapi ini bukan hanya terjadi di luar kendali kita, tapi melampaui segala pemahaman kita. 但是现在所发生的不只是我们掌控之外的，但是已经出乎我们的理解，我们已经无法理解了。 Yakobus mengambil contoh salah satu tokoh di dalam perjanjian lama. 所以雅各在这里，他举一个在旧约的一个例子。 Yakobus berkata, kamu lihat kepada Ayub. 雅各说：“你看约伯， Kamu tahu betapa sabarnya dia melewati seluruh proses kehidupannya. 你知道他有多么的忍耐的来度过他的人生， Dan kamu juga tahu maksud tujuan Tuhan 而 bagi 且你们也看到上帝的目的， dia bersabar. 就是要让他忍耐。 Saudara, Ayub adalah seorang yang mungkin menjadi impian bagi banyak orang dahulu dan sampai hari ini. 所以约伯是以前或到现在的人，就是我们对他是非常向往的一个人。 Saudara, Alkitab mencatat Ayub adalah orang paling kaya di tanah itu, di 所 tempat 以 dia ada. 圣经的记载，约伯是当时是在那里是非常有钱的一个 Saudara, 人。 Tuhan mengaruniakan dia begitu banyak berkat di dalam hidupnya. 然后上帝祝福他，让他的生活当中有很多的财富。 Tuhan juga mengaruniakan anak-anak di dalam pernikahan dia dengan 然后他在他的那个家庭里，上帝也给他有很多的子女。 Saudara pengen tahu seberapa kaya Ayub? 所以你们想知道约伯有多有钱吗？ Saudara, Alkitab katakan setiap hari anaknya pesta. 所以在圣经告诉我们，每一天他的子女们都在那里庆祝有一个 party。 Ada di sini yang setiap hari pesta? 有没有在座的？你们每天都有一个 party 的？ Saudara, Ayub bergelimangan harta. 弟兄姐妹，约伯他是非常多的财富， Punya kesehatan yang baik. 他也是很有个健康的身体， Punya anak-anak yang juga dirindu-rindukan orang, laki-laki dan perempuan. 他也是有男有女，他的儿女都是每一个人很向往的。 Tapi dalam sekejap hidupnya berubah 180 但 derajat. 是在一刹那，他的人生完全的改变。 Dari seorang yang sangat kaya menjadi orang yang paling 他 miskin 从一 di 个 dunia. 非常有钱的人，变成一个非常贫穷的人。 Dari orang yang paling berbahagia pesta tiap hari dia menjadi orang yang paling menderita. 他每天有很多的欢乐的一个人，突然间变成一个最悲惨的一个 Ya 人。 kalau harta hilang bisa dicari, tetapi kalau nyawa sampai hilang, nyarinya kemana? 所以，如果我们的钱财失去了，我们还可以去赚回来；但是如果失去了生命，我们去哪里找？ Dalam sekejap ke-10 anaknya mati, saudara. 在一刹那，他10个小孩都完全死了。
Belum selesai kesedihannya saudara, dia pun kena penyakit yang gak diketahui sakit apa sampai harus begitu menderita. 他的痛苦还没有结束，突然间他全身发病，而且不知道这个病的原因。 Ini bukan jatuh ketimpa tangga, jatuh ketimpa beton saudara. 所以他跌倒，不只是被一些那个楼梯压到，但是已经跌倒了，还被那个水泥来压着他。 Saudara, Ayub tidak memahami pergumulan yang sedang dia hadapi. 弟兄姐妹，约伯他不晓得他这样的一个痛苦、一个挣扎的缘由， Dia nggak mengerti saudara. 他不明白。 Bukankah setiap pagi dia datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. 岂不是他每天早上来到神的面前，向神求神来怜悯他，来向神求？ Bukankah Alkitab mencatat bahwa dia adalah orang yang sangat saleh? 岂不是在这个圣经里面记载，约伯是一个非常敬虔的人？ Tetapi kenapa semua pergumulan itu datang bertubi-tubi tanpa henti kepada dia? 但是为什么苦难不断的来临到他身上？ Seolah-olah sepertinya Tuhan itu begitu kejam kepada dia. 感觉上上帝的对他是那么的恶劣。 Tetapi saudara, kalau kita membaca di dalam bagian firman Tuhan, 但是弟兄姐妹，如果我们读圣经的话， Ayub menyadari 约伯他晓得，他明 bahwa 白， semua pergumulan yang dia lewati itu 就是他所面对的一些的苦难和挣扎， ada maksud dan rencana Tuhan. 都是有上帝的目的， Dia sabar. 所以他忍耐。 Dia melewati proses yang sangat panjang. 他经过一个非常漫长的一个过程， Dia melewati kesedihan yang amat sangat mendalam. 而且他也经过一个非常悲哀的。 Di dalam keadaannya kesendirian itu dia ditinggalkan oleh istrinya. 然后在这样一个痛苦的环境中，他的太太离开了他， Teman-teman datang bukan menghiburnya tetapi justru mencela dia. 所以他那些朋友来到他的面前，并不是安慰他，他们还是去指责他。 Malah dengan kata-kata yang begitu lugas mengatakan, pasti kamu buat dosa, kalau enggak Tuhan enggak mungkin menghukum kamu. 而且他们的责备是非常恶劣的，就说你一定有做错什么，要不然的话，神不会这样的对待你。 Sekali lagi saudara, Ayub tidak memahami apa yang dia hadapi. 弟兄姐妹，再一次的，我们强调，约伯他不明白他所面对的困难， Tapi ketika dia bertahan di dalam imannya, 但是他仍然在他的信心里面，他忍耐。 dia berkata sama istrinya, 他对他的太太说 apakah engkau cuma mau yang baik dari Tuhan, sementara kamu tidak mau menerima yang buruk?：“ 难道你只要得到从上帝而来的都是好的，你不愿意领受那一些不好的吗？ Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. 上帝所赐，上帝拿回，赞美神的名。” Maka Ayub menjadi contoh bagi Yakobus untuk hidup bertahan di dalam iman. 所以约伯雅各就取了约伯成为一个例子，来教导我们有关于忍耐。 Bagaimana Ayub bisa bertahan dan beriman kepada Tuhan karena dia mengenal Tuhan. 约伯他为什么能够在这样的苦难当中，他仍然的忍耐呢？就是因为他认识神。 Iman dan kesabaran mengalami penderitaan itu lahir saudara dari pengenalan kita kepada Tuhan. 所以我们受苦的信心和耐心是从认识神而来的。 Waktu saudara dan saya mengenal Tuhan sangat dalam, 当我们深深的认识神的时候， maka segala penderitaan, kesulitan, pergumulan yang kita hadapi hari ini, saudara, kita akan melewatinya dengan penuh kesabaran, dengan mata yang memandang kepada Allah. 所以不管我们今天所面对的苦难、痛苦的事情，或者是我们的难处是什么，我们可以用一个正确的眼光，就是来忍耐的度过它。 Sambil kita meyakini bahwa Allah itu baik dan tetap baik dalam segala kondisi yang saya alami. 因为我们相信我们的神是良善的，不管我遇到的环境是好是坏，我们仍然可以依靠的。 Allah tidak mungkin membuat kesalahan di dalam rencananya buat saya. 因为上帝从不会有错误来做一个
来做一个计划的。 Apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini? 弟兄姐妹，今天你的苦难、你的挣扎是什么呢？ Adakah kita selama ini bergumul tentang satu hal? 我们有没有曾经在为某件事情，我们在那里挣扎呢？ Kita sudah berdoa kepada Tuhan sekian tahun namun belum mendapat jawaban. 我们已经好多年了向神祷告，但是我们还没有看到答案。 Mungkin ada di antara kita yang bergumul tentang pekerjaan kita. 有可能我们在那里为我们的工作我们挣扎， Kita bergumul dengan kesehatan kita. 我们为着我们的健康我们在那里挣扎， Kita bergumul di dalam relasi kita. 或者是我们跟人与人之间的关系我们在那里挣扎， Kita bergumul di dalam pelayanan kita. 或者是我们在我们的那个服事上我们挣扎。 Saudara, apapun yang saudara gumulkan hari ini, 不管你今天你所挣扎的事件是什么， mari kita tetap memandang kepada Allah yang penuh dengan kasih. 但愿我们定睛的仰望爱我们的神， Allah yang tidak mungkin meninggalkan saudara dan saya. 因为他是从不会离开你和我的。 Allah yang jangkauan kasihnya luas, lebar, tinggi, dan dalam. 我们的神的爱是长阔高深， Allah yang sanggup mengangkat saudara dari lubang kegelapan itu. 所以我们的神他是有能力把我们从一个深坑、黑暗的深坑的那里拉起来。 Maukah saudara dan saya tetap mempercayai Tuhan di 弟 tengah-tengah 兄姐妹 situasi yang，我 sulit? 们愿不愿意仍然的相信我们的神呢？ Maukah saudara dan saya tetap berharap kepada Dia, Allah yang penuh dengan kasih, yang sudah memberikan putranya yang tunggal di atas kayu salib bagi kita? 我们愿不愿相信我们那位已经愿意赐下他的独生子为我们死在十字架上的神呢？ Jangan menyerah, 我们不要妥协， jangan tinggalkan imanmu. 我们不要离开我们的信心， Terus berpegang kepada Dia. 我们要不断的抓住神， Tuhan pasti memberikan jalan keluar 他一 bagi kita. 定会为我们开出路的。 Mari kita tundukkan kepala kita. 我们低头。 Saudara, saya berikan kesempatan buat saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. 弟兄姐妹，这时候我给你们一点点时间，你们各自的来向神祷告。 Gunakan waktu ini saudara berdoa secara pribadi kepada Dia, mengungkapkan pergumulan yang kau alami. 我们来使用这短短的时间，我们把我们有的问题，我们的所挣扎的问题带到神面前。 Mungkinkah engkau sudah menyerah? 你是不是已经投降了？ Engkau tidak lagi sanggup berdiri menghadapi pergumulan demi pergumulan yang datang silih berganti. 你一定没有能力再站起来，来面对很多的问题、很多的困难、很多的挣扎的事件。 Bahkan kakimu sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri. 甚至你的脚已经无法的再站起来。 Inilah saatnya saudara dan saya berlutut di hadapan Tuhan. 直到我们愿意跪在神的面前， Biarkan tangan Tuhan memegang tanganmu. 我们就任凭上帝的手来抓住我们的手。 Biarkan kasih-Nya mengalir dalam hidupmu. 但愿他的爱可以流入我们的生命里面， Dan yakinlah bahwa Dia berserta dengan engkau dan saya. 而且我们必须要相信他的爱一直伴随着我们。 Buat saudara yang mengalami kesulitan dan pergumulan hari ini, 如果在我们当中有一些弟兄姐妹，你有一些困难，你有一些问题， peganglah janji Tuhan. 你要抓住神的应许。 Aku menyertaimu sampai kepada kesudahan zaman. 神说：“我与你同在，直到世界的末了。”
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita bangkit berdiri jemaat sekalian. Mari kita dengan iman datang kepada Tuhan, Allah yang berjanji beserta dengan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu bagi kami. Kami hanya memohon Tuhan menolong kami. 我们求主你仍然的帮助我们， Kuatkan dan teguhkan kami, 主啊，你也坚固我们， agar kami boleh dapat melewati berbagai pergumulan dalam hidup kami dengan memandang kepada Engkau. 让我们可以定睛的仰望着你来度过我们所有的难处。 Dan kami meyakini bahwa Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. 因为我们相信主啊，按照你的时刻，你要让一切都变成美好。 Mungkin hari ini kami belum mengerti apa yang sedang terjadi. 主啊，因为或许今天我们还不明白主你所做的一 Kami 切， percaya Tuhan, Engkau merajut rencana yang indah dalam hidup kami. 但是我们恳求主你自己来编织我们美好的人生。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣名祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian.